Next game adalah untuk menyaksikan bagaimana perlawanan yang dilangsungkan di atas padang yang becak tetapi 3 gol yang terhasil. Kemenangan yang berpihak kepada pasukan pelawat iaitu Negeri Sembilan. Saya tekankan sikit, Negeri Sembilan menang dengan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Kedah Darul Aman. Finalis saingan Piala Malaysia ini sebanyak 14 kali. Gol yang terhasil seawal minit yang ke-8 permainan oleh Fayad Zulkifli. Hasil rembatan kaki kirinya menewaskan penjaga gol kebangsaan Ahmad Shihan Azmi. Sepatutnya telah memberikan lebih banyak lagi motivasi, memberikan banyak lagi keraian untuk penyokong-penyokong pasukan tuan rumah. Mereka mencuba juga sebenarnya untuk menambah jaringan dengan rembatan jarak jauh yang dilakukan oleh Ronald Ngah Wanja. Mereka terus melakukan serangan di atas keadaan padang yang sememangnya sukar, tetapi kesempatan ini digunakan oleh pemain-pemain untuk melakukan percubaan-percubaan jarak jauh. Inilah gol penyamaan yang dapat dihasilkan oleh anak-anak buah K. Devon. Berlaku kalang kabut di hadapan pintu gol, di mana satu percubaan yang sememangnya sukar dihasilkan di situ oleh Cik Rashid Cik Halim. Gol yang pertamanya pada musim ini, gol pada minit yang ke-42 perlawanan. Dalam perlawanan ini kita melihat bagaimana Victor Andrak memberikan kepercayaan kepada Ikhwat Akmal selaku penjaga gol. Selepas Ikhwat yang banyak diketepikanlah akibat daripada prestasi, dia silih berganti dengan penjaga gol yang lain, termasuklah Ilham Amirullah yang diletakkan selaku pemain simpanan. Almardi mencuba daripada jarak jauh, tidak berjaya untuk mendapatkan jaringan. Sekali lagi ketumpulan di barisan hadapan mengecewakan penyokong-penyokong pasukan Kedah biarpun ada percubaan yang hendak dilakukan. Dan kita menantikan sebenarnya bagaimana jaringan kemenangan yang dapat dihasilkan oleh pasukan Negeri Sembilan, iaitu menerusi penyerang sensasi mereka Matius Alves Leandro, iaitu gol pada minit yang ke-66. Okey, first kita cerita pasal pasukan Kedah. Apabila Victor Andrak diberikan kepercayaan untuk meneruskan cabaran pasukan Kedah ini bukanlah kata orang satu dream job, satu tugasan impian kepada mana-mana jurulatih. Ya, sebenarnya agak sukar dengan rentetan kekalahan di dalam liga dan diteruskan 5 kali berturut-turut. 5 kekalahan yang berterusan. Tetapi saya nampak di awal-awal minit permainan kita nampak ada perubahan dari segi shape dan pemain muda negara yang diberi peluang bermain, iaitu kata silap saya Aiman Afif yang diletakkan pemain beraksi di belakang Ronald Ngah Wanja sebagai pemain yang beraksi sebagai attacking midfielder, bermain dengan baik. Tetapi along the way saya nampak pasukan ini mempunyai masalah yang sama, iaitu organisasi di bahagian pertahanan dan banyak meninggalkan gap-gap di bahagian tengah. Padang? Ya, mungkin Padang juga memberi peranan. Tetapi saya rasa mereka masih lagi menunjukkan benda yang agak sama sebenarnya. Okey. Apabila dalam situasi seperti ini juga, kita sebenarnya nak melihat lebih ramai lagi pemain yang kalau mendapat kepercayaan Victor Andrak untuk membantu pasukan Kedah sendiri. Saya tertarik bila anda katakan bahawa barisan pertahanan itu sendiri goyah. So, apa yang perlu dilakukan sekarang ini untuk pasukan Kedah, memandangkan bahawa mereka pasti akan agak kecewa dengan persembahan daripada Marcos Valles, dan kemudiannya Daci Malsa juga tidak banyak membantu kepada pasukan ini selaku perancang utama. So, sebenarnya kita tahu pasukan Kedah yang sebelum ini ada satu pasukan yang sangat organised. Tetapi kebelakangan ini kalau kita lihat, mereka adanya kekeliruan di dalam posisi. Kalau saya lihat Sandrawat serta Daci Marcel, kita tak tahu siapa yang beraksi nombor 6, siapa yang beraksi nombor 8. Okay. Dan kita lihat kedua pemain ini akan beraksi sama line, iaitu same line. Boleh dikatakan mereka tiadanya pemain yang box to box, tiadanya pemain yang akan menjadi midfield role di bahagian tengah. Saya rasa sekiranya mereka dapat menyelesaikan siapa tugas-tugas pemain yang terhadap dua pemain ini, saya rasa akan ada perubahan. Dan juga posisi number 10 untuk pasukan Kedah ni kita lihat Nordin Ngah Wanja selalunya keseorangan di bahagian hadapan dan mereka tidak datang in numbers ketika menyerang. Penerbit marah. Jangan cerita banyak pasal Kedah, kata.
Cerita banyak pasal tim yang menang. Okey. Kalau dilihatkan kepada jaringan penyamaan, ianya terhasil daripada keadaan yang kelang kabut di hadapan pintu gol dan juga dalam kotak penalti. Dalam keadaan seperti inilah, Cik Rashid, Cik Halim telah mengambil kesempatan dengan melakukan satu percubaan yang sebenarnya dia hantar saja bola itu ke dalam kawasan pintu gol. Kita lihat. Dan bola itu betul-betul lalu bawah palang untuk mendapatkan gol penyamaan. Okay, saya rasa ini adalah satu gol yang terbaik sepanjang karier beliau selaku pemain profesional yang telah pun banyak dia berhijrah dan juga menyertai mana-mana pasukan. Dalam keadaan seperti ini, penjaga gol keluar ada satu kesilapan ataupun perlu dia keluar dalam untuk menyelamatkan bola tinggi itu. Bagi saya sebenarnya, apa yang dia lakukan untuk menumbuk bola tu dah betul. Tapi Tak jauh. retreat tak jauh dan juga orang kata, boleh katakan reflect cepat kembali ke line dia agak sedikit lewat. Dia sedikit lambat. Bagaimana pula dengan gol yang Kita tahu Cik Rashid adalah pemain berkaki kanan, bermain wingback kanan, tetapi beliau menjadikan gol dengan membuat satu Kaki kiri. shot kaki kiri. Saya Why rasa satu jaringan yang baik. Saya rasa dia mengambil satu peluang dan membuat satu percubaan on target dan beliau menjadikan gol. Okey. Gol yang kedua yang terhasil untuk pasukan Negeri Sembilan. Sekali lagi kelemahan barisan pertahanan kerana pemain-pemain Kedah seperti Syarum cakap, mereka sendiri keliru sebenarnya. Nak marking siapa, nak clearkan bola tu macam mana dan bola itu dapat ditanduk dengan cukup mudah untuk mendapatkan gol yang akan memberikan kelebihan kepada mereka sedikit tipis lah untuk beraksi di Paroi nanti. Ini yang saya katakan tadinya organisasi di bahagian belakang. Kalau kita lihat Beles turun menjaga beraksi duduk di belakang line sebaris dengan Ifuad Akmal. Tetapi sekiranya adanya seorang leader di bahagian belakang untuk buat organizing di bahagian belakang, mungkin dapat menghalang jaringan yang dilakukan. Tapi satu crossing yang baik, satu set up yang baik. Saya suka apa yang dilakukan oleh Zakwan Adaha. Dia tidak tamak, dia membuat satu set up kembali kepada Matthew Salvez dan selepas itu satu jaringan yang mudah. Okey. Negeri Sembilan kita tahu bahawa mereka adalah finalis dalam saingan Piala Malaysia ini sebanyak 6 kali. Kali terakhir jadi champion adalah pada tahun 2011 ketika mengalahkan pasukan Terengganu dengan 2-1. Berdasarkan kepada prestasi sepanjang musim ini, tempat keempat dalam Liga. Not bad. So dalam saingan Piala Malaysia ini sebab mereka berada di blok bawah. Lawan mereka nanti adalah sama ada Kelantan United ataupun Selangor di peringkat suku akhir nanti. Itu juga antara game yang akan kami bawakan kepada anda. Baik Om. Next game untuk mereka juga adalah pada 1 hari bulan November ini di Paroi. Of course kita akan berdoa supaya keadaan padang yang kering untuk menyaksikan perlawanan yang hebat di antara kedua-dua tim. Persiapan singkat seperti ini, apa yang perlu dilakukan terutamanya daripada pasukan Kedah? Saya rasa sebenarnya peluang masih lagi cerah untuk terbuka untuk pasukan Kedah kerana mereka hanya 2-1 dan kita lihat apa yang dilakukan, tiadanya gol away, gol ni sebenarnya itu satu kelebihan untuk pasukan Kedah. Tetapi sekiranya mereka dapat memberikan organisasi yang lebih baik, bermain dengan sistem yang lebih kompak, mereka berpeluang sebenarnya kalau mereka dapat bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan yang bermain di home. Masih lagi, kalau saya lihat pasukan Kedah adalah masih lagi pasukan yang kuat. Okey.